Kita bercakap mengenai satu inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan, terutamanya untuk meringankan beban kita dalam keadaan kita ini menghadapi tekanan hidup, terutamanya tekanan kos barangan yang semakin mahal sekarang, Syuk. Pada pagi ini sebenarnya kita nak bercakap berkenaan gerakan Saya Digital, bagaimana ia boleh membantu Bumiputera. Hari ini di studio kami bawakan Datuk Zahidi Zainul Abidin selaku Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk kita bercakap berkenaan dengan gerakan Saya Digital. Apa khabar? Selamat pagi, Datuk. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Okey, baik. Mukadimah, mungkin Datuk boleh jelaskan dahululah apakah latar belakang inisiatif Saya Digital ini, Datuk. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucap terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya untuk mengupas satu lagi topik penting berkenaan dengan program Saya Digital. Jadi secara ringkasnya maknanya ini bersempena dengan pelancaran Malaysian Digital oleh Perdana Menteri kita semalam. Jadi kita maknanya KCOM dan dengan kerjasama MDEC. MDEC ni adalah agensi di bawah KCOM, Kementerian Komunikasi, yang kita namakan Malaysian Digital Economy Corporation, MDEC, yang bertanggungjawab selama 25 tahun dalam bidang multimedia ni. Jadi dulu kita ada Multimedia Super Corridor, siri perancaran semalam ni kita panggil Malaysian Digital, kita ubah sikit. Jadi dari Multimedia Super Corridor kepada Malaysian Digital. Jadi usaha kita yang pertamanya adalah untuk kita merakyatkan ekonomi rakyat, itu mendigitalkan ekonomi rakyat dan merakyatkan ekonomi digital dalam program Saya Digital ni. Di mana usaha kita adalah supaya masyarakat digital kita wujudkan dalam bidang ekonomi. Supaya masyarakat kita ni di Malaysia ni kebanyakannya mempunyai pengetahuan dalam bidang ekonomi digital ni. Contohnya dalam bidang perniagaan, terutamanya dalam bidang membeli barang-barang dan sebagainya, dalam bidang urus niaga, macam mana kita nak kurangkan kos sara hidup. Dan kalau dulu ni kita Bumiputera ni merasakan bahawa kalau nak berniaga macam mana susah ni, kita tak ada permis perniagaan. Dan permis perniagaan ni kebanyakannya mahal dan dikuasai oleh orang lain. Jadi sekarang dah tak payahlah. Kan? Jadi ini satu lonjakan yang cukup hebat di mana ramai Bumiputera berjaya menjadi jutawan dengan menjual pakaian, fashion, kosmetik dan sebagainya tanpa permis perniagaan. Dan begitu juga ni sekarang ni dalam bidang makanan dan sebagainya, delivery. Dan hari ini juga kita akan lancarkan satu lagi aplikasi delivery, iaitu kita panggil Get Runner. Selain daripada Grab Food, Food Panda, Lala Move, satu lagi yang ini yang Bumiputera, iaitu Get Runner. Di mana Get Runner ni juga adalah satu lagi delivery dikuasai oleh Bumiputera yang kita nak promote. Kita nak bantu mereka. Ini adalah usaha-usaha di mana usaha Perdana Menteri lah. Dalam semalam tu kita melancarkan Malaysian Digital, di mana yang pertama sekali membantu memacu adaptasi digital di kalangan usahawan muda, di kalangan syarikat dan juga di kalangan rakyat. Yang keduanya membantu syarikat teknologi tempatan menjadi juara Malaysia. Kita nak syarikat tempatan ni dalam bidang digital ekonomi ni menjadi juara Malaysia. Dan yang ketiganya kita nak tambah pelaburan lah. Dan syukur alhamdulillah lah, maknanya kita nak bawa syarikat-syarikat yang luar seperti mana Amazon, Google, apa semua datang melabur ke Malaysia. Okey, jadi sekarang ini kalau Datuk boleh kongsikan apakah bentuk-bentuk platform yang dihidangkan di bawah program Saya Digital ini untuk membantu usahawan kita bergerak dengan lebih maju dalam orang kata bentuk digitalisasi ini. Okey, bila kita sebut tentang Malaysia Digital ni, yang pertama sekali apa usaha kerjaannya kita tumpukan kepada sharing ekonomi ataupun ekonomi gig ni. Jadi di antara kita hubungkan di antara individu dan menawarkan perkhidmatan kepada syarikat atau individu lain yang memerlukan perkhidmatan tersebut. Jadi di antaranya banyaklah aplikasi-aplikasi yang telah kita kerajaan buat. Dan sehingga sekarang ni kita ada lebih kurang platform kita lebih kurang 116 platform. Dan platform kita ni Bumiputera. Bumiputera, dan kita angkat ke peringkat antarabangsa. Jadi ini adalah aplikasi kalau nak sebut banyaklah. Kan banyak sangat kan, 116. 116 ni maknanya kita cuba bantu mereka supaya mereka ni menjadi macam kata tadilah usaha Perdana Menteri menjadi juara Malaysia kan. 116 ni mencakupi semua bidang. Ya, makanan, semua bidang, industri, semua bidang. fashion, kosmetik. Kosmetik semua. Kan.
Dan kata boleh terlihat ni, maknanya ini yang kita kata platform ke peringkat antarabangsa yang dalam ni kan pun adalah juga kan. Kita lihat bahawa satu ekonomi sharing, ekonomi gig ni cukup menarik kerana kita pun berusaha di mana kita sampai ke masyarakat desa dalam merakyatkan ekonomi rakyat ni sampai ke masyarakat desa. Di mana kita wujudkan PEDI, Pusat Ekonomi Digital Desa ni. Dan ekonomi desa ni. Jadi sekarang ni ada lebih kurang 900 lebih campur dengan 143 hampir 1030. 1030 ekonomi desa seluruh negara. Di mana kita latih ekonomi desa ni supaya mereka dapat menyertai ni dalam usaha kita dalam mendigitalkan rakyat ni. Jadi maknanya termasuklah kalau mereka jual pokok durian pun mereka boleh jual. Musangking boleh beli online lah. Nak online boleh beli musangking online. Kalau mereka nak bunga-bunga tertentu kan. Baru ni kita lihat dalam Google ni ada yang nak beli macam bunga teratai tu. Pun ada kan. Dipanggil saya lupa keladi bunting. Sampai saya pun tak pernah dengar. Jadi tengoklah Google tu ada jual keladi bunting dah habis. Mana pokok keladi bunting ni begitu popular. Kan kita nak order pun dah tak ada. Dah jual dalam talian lah sekarang. Jual talian. Ini benda-benda baru yang kita lihat. Walaupun saya dah 61 tahun dah. Umur kan tak pernah nampak yang keladi bunting dijual dalam talian. Dan kita terpaksa beradaptasi dengan situasi dan juga teknologi baru lah. Nak tak nak kita kena bergerak. Kalau tidak kita akan selangkah kata berada di belakang. Jadi Datuk tadi ada sebut tentang aplikasi Get Runner dan juga kami difahamkan di sini turut bekerjasama dalam projek dapur rakyat. Jadi bagaimanakah kerjasama itu dalam konteks Saya Digital ini? Okey. Pertama sekali Get Runner ni bagus dalam usaha kita tadi ni dalam kita mengurangkan kos hidup rakyat. Di mana dia tak kena charge. Dia tak charge macam kata kita lihat kalau macam kata Grab dan sebagainya dia charge. Penghantaran. Penghantaran. Okay. Ini dia tidak charge. Jadi maknanya 100% untung kepada yang tu dan ini mengurangkan kos Get Runner dan ada cara lain yang dia bagi keuntungan kepada Get Runner ni. Dan Get Runner ni pula satu orang kata delivery yang kita lihat ada lain dari yang lain di mana Get Runner ni dia ada wujudkan Get Runner Angel iaitu wanita. Get Runner wanita. Rider wanita. Delivery wanita ni. Get Runner wanita Angel, Get Runner Angel di mana kita nak buka peluang kepada wanita-wanita. Dan kita lihat apabila kita kata Get Runner ni terlibat kebanyakan syarikat Bumiputra ni. Jadi kita nak cuba dapatkan daripada pusat zakat macam bantuan motosikal. Kan? Sebab ni zakat ni ada setengah pusat zakat ni dia bagi bantuan food truck. Jadi apa salahnya kita sambung kepada motor ni. Jadi kita dapat kurangkan kemiskinan terutama di luar bandar. Dan Get Runner ni dah beroperasi di Pantai Timur 3 tahun dah. Sekarang dia nak datang ke bandar. Datang ke bandar dengan sistem yang dia ada adalah dia dapat keuntungan dan cukup popular di sebelah Pantai Timur, di Terengganu dan sebagainya. Jadi kita nak kembang ke Lembah Kelang ni dan juga ke seluruh negara. Jadi kita dapat kalau boleh ada pusat zakat dan kita kerjasama dengan Mara dan juga Tekun dalam memberi motor kan. Sebab dia boleh bayar balik kan. Dia boleh bayar balik dengan dia buat program delivery ni. Itu di antara satu program. Program yang kedua yang disebut Dapur Rakyat tadi ni adalah usaha Institut Kerjasama Islam Antarabangsa. Satu pertubuhan Islam di mana dia mengambil peluang. Peluang apabila Perdana Menteri nak kurangkan kos sara hidup dengan dia buka semua AP. Dulu ni AP eksklusif. Orang tertentu saja dapat AP. Dan kalau bila ada AP ni mereka buat kartel. Jadi mereka tentukan harga yang tinggi dan sebagainya. Jadi sekarang kita nak minta pada kerajaan melalui program yang kita sebut Dapur Rakyat, terutamanya kita nak kurangkan kos sara hidup di kawasan-kawasan terutamanya luar bandar. Contohnya, kita lihat kalau beras. Kalau kita beli melalui Bernas, kita Bernas sekarang ni harga beras 10 kilo RM25 ataupun RM26. Betul. Kalau kita minta kata bahawa untuk 2 juta pengguna ni, kita sistem Dapur Rakyat ni kita ada kad dan tentu. Untuk 2 juta rakyat susah ni termasuklah 700,000 pekebun kecil sawit. Ini susah. 600,000 pekebun kecil getah. Ini susah. Kadang-kadang harga getah jatuh. Sekarang okeylah harga sawit jatuh. Sekarang harga okeylah. Tapi ada satu masa dulu harganya cukup rendah.
So 600,000. Mereka ni susah. 600,000 lagi petani, nelayan yang hidup mereka susah nelayan ni. So mereka ni perlukan kepada korang, kerajaan kena beri perhatian. Jadi kita minta kalau boleh, jangan taksnya, jangan ada cukai dan sebagainya. Bernas pun jangan ambil kelebihan. Maknanya kita import sendiri, gunakan agensi kerajaan. GLC kerajaan kita import, kita dapat jual harga RM21 atau RM20 lah. So beza RM5. Bagi orang luar bandar, beza RM5 pun kita rasa cukup besar. Betul. Begitu juga dengan tepung. Kalau kita dapat permit import gula, tepung dan sebagainya, kalau kita kata di bandar ni kita jual satu kuih RM1, di luar bandar kita tak boleh jual RM1, 50 sen je. Tapi harga tepung mesti berbeza untuk orang miskin ni, untuk mereka buat perusahaan kuih, gula dan sebagainya. Jadi kita nak inilah program Rapor Rakyat, dan kita nak kolaborasi dengan Gate Runner ni supaya mereka dapat bekalan makanan yang lebih murah sikit lah. Terutamanya makanan yang penting lah, makanan seperti tepung, gula, minyak masak dan sebagainya, kita akan bincang kerajaan. Ini adalah usaha kerajaan dalam mengurangkan kos sara hidup, terutamanya masyarakat luar bandar yang perlu kita bantu. Jadi dengan ada Gate Runner dan sebagainya, kita combine kan. Jadi begitu juga kita kerajaan sekarang ni tengah bercadang macam mana nak bagi SIM card yang harga berbeza. Yang murah sikit lah. Kan, kita sekarang ni kita dapat SIM card, kita tengah bincang, kita dapat lebih kurang RM25 3 bulan. Dengan kita bagi dengan data yang lebih supaya mereka dalam 3 bulan ni murah. Kalau sekarang ni biasa RM40. Tapi 3 bulan RM25. Kita nak tengah usahakan untuk terutamanya masyarakat luar bandar, dan kita nak kembangkan kalau boleh termasuk Gate Runner ni kepada persatuan bekas tentera. Kita lihat sekarang ni kadang-kadang mereka berhenti tentera masih muda. Kan 42 tahun dah pencen. Tentera ni 40 lebih, 42 tahun dah pencen kalau servis 25 tahun. Jadi apa usaha kerajaan nak bantu mereka? Jadi antaranya Gate Runner, makanan murah luar bandar, dan industri-industri yang melibatkan makanan lah. Ini ada program kerajaan. Saya difahamkan Go Gate Runner juga ada ikon yang dilantik. Jadi kalau untuk kalau ikon ni, kalau mungkin Datuk boleh kongsikan sikit bagaimana ia boleh memberikan Datuk YB Datuk sendiri merupakan ikon bagi Go Gate Runner sendiri. Jadi apakah relevan sebenarnya pelantikan ikon ini terhadap aplikasi? Okey, dia beginilah macam kata kita ni sebagai Menteri Timbalan Menteri ni, kita ni adalah penghubung di antara rakyat dan kerajaan. Jadi maknanya kalau kita ramai orang boleh jadi menteri, timbalan menteri, tetapi penghubung tu kita penghubung sesuai jadi penghubung. Dan kita pun bukanlah orang kata apa ada special macam mana. Jadi kita apa saja yang kita boleh bantu rakyat menjadi ikon dan sebagainya, dapatkan publicity sikit, macam contohnya datang Selamat Pagi Malaysia. Jadi kita usahalah. Sebab kalau kita menjadi ikon, kita bantu rakyat, contoh Gate Runner ni, mudah-mudahlah kita buat. Kalau berjaya mereka dapat bantu 1,000 ke 2,000 orang pun delivery pengguna motor, dapat peluang pekerjaan, syukur alhamdulillah lah bagi kita. Ini kerja kita lah, maknanya kita cuba bantu mereka-mereka yang tak ada peluang, kita bagi peluang. Apa benda yang kita boleh buat yang memudahkan mendapat keuntungan kepada rakyat, itulah tugas kita, kerana kita penghubung jambatan di antara rakyat dan kerajaan. Jadi mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Datuk, adakah selepas ini lebih banyak kerjasama antara kerajaan dan juga syarikat-syarikat yang berkaitan dengan IT untuk mendigitalkan data dan juga mendigitalkan kehidupan kita supaya pemberian subsidi itu lebih tersasar, saya kira. Okey. Terima kasih banyak. Pertama sekali, pengetahuan. Maknanya kita lihat sekarang ni, apabila kita nak sebutlah konektiviti, pengetahuan tentang bidang digital ni adalah satu benda yang perlu. Konektiviti juga adalah utility, makna air, api, utility, dan pengetahuan dalam bidang digital ni penting. Kalau kita dapat utility air dan api, orang tak payah pandai, tak apa. Air datang, tapi digital dia kena pengetahuan. Dan pengetahuan ni bukanlah kita nak kembangkan kepada rakyat di luar bandar saja. Tetapi kita sekarang ni tengah ada kursus untuk pegawai kerajaan, juga ahli parlimen. Maknanya kursus-kursus tentang luar advance. Terutamanya kita bagi kursus secara percuma. Kerajaan kita minta kerajaan bayar. Contoh kepada ahli parlimen dan kaki tangan parlimen. Contoh apabila kita lepas graduate IT ni, ada kursus tentang bagaimana nak menguasai iCloud dan sebagainya. Benda-benda baru ni. Sebab sekarang benda baru dan benda ni cukup cepat berkembang. So pengetahuan dulu. Kita akan buat termasuknya MDEC. Malaysia Digital Economy ni akan bergerak ke luar bandar, ke kampung dan ke bandar dalam memberi pengetahuan. Sebab kita lihat sekarang ni orang bayar beratus ringgit untuk dapat pengetahuan. Tapi MDEC, kerajaan ni dia bagi percuma.
Dia buat kursus percuma dan kursus ni cukup penting untuk kita kembangkan. Bukan saja dalam bidang delivery makanan. Contoh sekarang ni dalam bidang e-sport. Kita kata e-gaming, gaming online ni semua kan. Satu dunia sekarang ni. Sekarang ni baru ni ada penganjuran di Macau, di Singapura, international. Tapi Malaysia ni ramai yang minat tapi kerajaan tak bagi peluang, tak banyak membantulah. Kita cuba bantu dalam bidang-bidang ni supaya ada juga dalam bidang perkembangan ekonomi dalam bidang ni. Begitu juga dalam bidang animasi seperti kartun dan sebagainya, baru ni Ejen Ali di antara orang yang pendapatan yang tinggi. Ini adalah cara kerajaan cuba membantu rakyat. Jadi banyak bidang dalam bidang digital ini kita cuba bantu rakyat. Di samping tu juga mana dalam bidang subsidi dan sebagainya kita sebut tadi yang lebih tersasar. Jadi kalau boleh kita nak gunakan makna digital. Contohnya golongan luar bandar yang saya sebut tadi 2 juta. Lepas tu tambahan juga dengan polis, tentera, bekas polis, tentera dan badan beruniform. Kalau kita senang, kita kata dengan dunia digital sekarang ni kita ada maknanya data. Tunggu dia nak pergi satu Malaysia, nak beli barang kat mana yang murah sikit ataupun dia dapat tersasar lah. Betul. Pada dapat barang murah dan sebagainya yang lebih tersasar. Kalau tidak, kita tak tahu orang kaya pun dapat subsidi. Contoh sekarang ni kerajaan memikirkan macam mana subsidi ayam ni. Maksudnya ayam ni bukan harga barang kawalan, tapi semua orang makan ayam. Ya. Semua orang makan ayam, jadi kita nak kena lihat benda ni. Contoh kalau kita bagi subsidi kepada penternak ayam dan subsidi makan ayam, orang kaya pun dapat subsidi. Restoran besar-besar pun dapat subsidi. So macam mana kita nak buat? Ini kerajaan tengah memikirkan cara yang terbaik dalam supaya kita uruskan wang kerajaan ini dengan cara yang terbaik. Okey. Dengan cara pendigitalan lah ya, kita menghubungkan antara mereka yang berada di luar bandar dan juga digital sekarang ni. Begitu juga cukai. Cukai dan sebagainya kita digitalkan. Jadi maknanya apa yang lebih digital ni senang kutip cukai. Betul, itu betul. Kan? Jadi senang kita tahu, kita boleh trace. Kan? Okey, banyak sistem yang telah pun orang kata dimodernkan dalam bentuk digital. Terima kasih kepada Datuk Zahidi Zainul Abidin sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan gerakan Saya Digital, bagaimana ia boleh membantu Bumi Putera di luar sana.